A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Selamat bertemu, selamat berjumpa ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat yang mana kita sedang mengikuti halaman Dar Al-Ansar ataupun Pondok Benih Baru. Hari ini kita akan bagi maklumat tentang haid, yang mana kita sudah bagi dah di sesi awal tentang ta'rif haid dan perbezaan di antara haid dengan darah istihadah ataupun darah penyakit. Maka itu kita sudah bagi dah penjelasan kepada bapa-bapa dan ibu-ibu, adik-adik pemudi kita, supaya kita dapat menguruskan, supaya kita dapat membezakan di dalam kita nak menghadapi, nak menyuci diri, supaya kita dapat mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, masa kita di akhir zaman ni, banyaklah perkara-perkara menyebabkan kita saat itu jadi berubah darah. Jadi berubah darah, jadi tak nak reti molek tentang kedatangan haid ni ataupun percamduran yang kita dok kata tu. Maka di sini kita akan bagi maklumat-maklumat sakup paut kedatangan haid. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masalahnya haid ni kita sudah maklum bahawa darah yang keluar daripada umi rahim kita ni, daripada hujung rahim kita ni, yang keluar tubik mari saat itu, benda tu saat itu tubik boleh kata setiap bulan. Setiap bulan yang Allah Subhanahu wa taala sudah jadi fitrah. Sudah jadi fitrah, sudah jadi tabiat. Ke atas anak cucu Nabi Adam khususnya, iaitu orang-orang perempuan, yang mana Nabi SAW bersabda, dia kata, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Hadza syai'un katabahu Allah. Ini adalah suatu, ini haid itu adalah suatu yang telah takdir oleh Allah Subhanahu wa taala ala banati Adam, atas anak cucu Adam yang perempuan. Maka di sini banati Adam, kita selaku anak-anak pemudi, kita selaku anak-anak perempuan, bila kita saat itu sudah balik, bila kita saat itu sudah balik, sudah sampai umur dah, kita ni sudah balighah dah kita ni, maka ia datang darah ni. Darah ni ia datang sebulan sekali. Darah haid ni, ni orang panggil fitrah, yang Allah menjadikan ke atas orang wanita, orang perempuan, ambil daripada balik sehingga sampai ke habis masa dia. Bila habis masa dia, habis haid, orang panggil, ia panggilnya habis Aisyah. Maknanya dia ni tu Aisyah. Habis haid ni orang panggil dia tu sudah Aisyah. Putus haid dah, habis haid dah. Maka di sini kita sudah maklum bahawa sekurang-kurang haid ialah sehari semalam 24 jam. Dalam sebulan tu mari hanya 24 jam je, sehari semalam je. Sehari semalam je.
dalam sebulan. Maknanya tiap-tiap bulan balas tu lah. Tu kurang-kurang haid. Lepas tu sebanyak-banyak haid. Nah, sebanyak-banyak haid ialah 15 hari. Nah, 15 hari sebanyak-banyak haid. Lepas tu, jadi pertengahan haid ni, iaitu 6 hari ataupun 7 hari. Yang kita sudah bagi dah penjelasan tu. Nah, supaya bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, nah khususnya di bahagian wanita ni, di bahagian perempuan ni kena tahu sangat-sangat lah. Dan adik-adik pelajar kita yang perempuan tu kena perhati sangat lah. Sebab haid ni, nah kita kena tahu pasal kita nak buat ibadat. Nanti kita tak pandai nak beza di antara haid ke ataupun darah istihadah. Darah istihadah ni ialah darah penyakit. Itu dia, darah penyakit. Darah penyakit ni, dia tak orang panggil darah penyakit ni. Apabila keluar mari, apabila datang mari, wajib petula juga yang kita kena mengerjakan ibadat kepada Allah. Nah, haid ni dah. Bila datang, hari kita buat ibadat. Bila datang, kita kena berhenti daripada semaya, kena berhenti daripada puasa, kena berhenti daripada buat ibadat yang lain-lain lagi. Itu dia. Illa zikrillah, kecuali zikir saja. Jadi nak rakyat kata, ketika datang haid, ketika datang darah haid, kita tak boleh nak buat ibadat dah. Tetapi darah satu lagi, ia panggil darah istihadah. Darah istihadah ni, hak ni, boleh kita buat ibadat. Tetapi kita kena menyuci dulu dan kita kena masuk waktu dulu. Bila kita menyuci, lepas pada menyuci pun sudah siap, kita pun ambil wuduk. Nah, lepas pada ambil wuduk saat itu, kalau kita nak semaya pun kita semaya. Tetapi kita kena pakai pampers lepas pada kita menyuci, kita pakai pampers. Lepas pada kita pakai pampers tu, nah, jadi kita boleh dah lah nak semaya tu. Kalau tubik ketika kita duduk semaya, tengah-tengah kita duduk semaya, ataupun kita dekat-dekat nak tamat daripada semaya, mengalir tubik. Tak ada apa dah. Sebab kita buat saat itu, nah, sudah sah dengan agama, nak rakyat kata, sebab kita buat tu masa suci. Masa dia duduk suci, dia tak ada mengalir lagi. Bila dia mengalir masa kita duduk semaya ataupun tengah-tengah duk buat ibadat, tak ada gapo. Itu dia. Jadi kita boleh beza dah lah di antara darah haid dan darah istihadah. Darah haid dan darah istihadah, yang mana sesi awal dulu kita pernah dah bagi maklumat perbezaan tentang darah haid dan darah istihadah. Maka di kali ini kita nak bagi maklumat tentang haid ni datang, iaitu tidak jadi kebiasaan seperti mana yang kita datang. Nah, kita royak dah kata haid ni, kita nak beza di antara haid dan darah istihadah tu. Darah istihadah tu darah penyakit, darah fasad dia panggil. Itu dia. Darah haid ni iaitu darah yang Allah jadi tabiat ke atas orang perempuan, ke atas orang perempuan, anak cucu. Nah, anak cucu Nabi Adam, tak ada kira lah siapa sahaja. Nah, kebanyak orang panggil goliknya ada darah. Goliknya ada darah sebulan sekali ataupun datang darah sebulan sekali. Darah haid dan darah istihadah. Maka kita nak beza di antara darah haid dengan darah istihadah ni, kita royak dah kata kaedah dia membina di atas 3. Nah, 3 kaedah dia. Yang pertama, darah haid ni kita nak kenal dia, iaitu membina di atas adat. Nah, membina di atas adat. Maknanya adat pada bulan dulu kita mari tanggal 4 misalnya. Bawa kata masuk bulan ni, dia tak tekah. Tanggal 4 ke tanggal 5 ke tanggal 3, dia tekah. Orang panggil sikit sangat, dia tak tekah. Tu orang panggil turut adat. Kalau kita ada adat dah, mudah. Kita nak tengok bulan depan pula, mari tepat berapa, mari tanggal berapa. Ataupun, bulan satu lagi, mari tanggal berapa, kita boleh tengok adat dia. Itu dia. Tu orang panggil membina di atas adat. Cara kita nak beza di antara haid dan darah istihadah. Darah haid dan darah penyakit. Apa kita kena pandai beza? Sebab apabila wajib kita saat itu mengerjakan ibadat, apabila wajib ke atas kita saat itu buat segala suruhan, suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kira lah di segi ibadat apa saja, khususnya kita kata ibadat semaya dengan ibadat puasa dan haji, setengah daripada haji dan sebagainya. Jadi
kita nak buat ibadat tu, kita kena tahu kata kita ni darah haid ke darah istihadah. Darah haid ke darah istihadah. Kalau kita tak ada menututi tentang haid dan istihadah, jadi susah kita nak buat ibadat. Kita tak pandai nak beza kata darah ni darah haid ke darah istihadah. Sebab itulah saya royak di sini kata kita bina di atas 3 kaedah ni, yang mana kita menututi dalam kitab menceritakan kepada kita. Yang pertama, kita kena turut adat. Nah, kita tengok adat dia. Adat pada bulan dulu datang tepat berapa. Nah, habis tepat berapa. Sebulan sekali ya mari. Sebulan sekali. Pas mari tu pula kita tahu dah. Sekurang-kurang haid sehari semalam. 24 jam. Segolik-golik haid iaitu 7 hari ataupun 9 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Nah, 15 hari. Jadi, tiap-tiap bulan datang macam tu lah. Kalau kita datang 15 hari pun, ya duk tu lah. Nah, kalau kita datang seminggu pun begitulah. Kalau kita datang hak sikit sekali, nah sehari semalam pun begitulah. Maknanya tiap-tiap bulan macam tu lah. Tu orang panggil secara adat. Orang panggil kita membina di atas adat. Yang kedua, kita bina di atas tamyiz. Tamyiz ni dengan maknanya kita membezakan darah tu. Darah ni kadang-kadang berasa berat, kadang-kadang berasa ringan, kadang-kadang kita tengok darah ni pergi kepada merah gelap, merah hitam, merah cenderung kepada hitam. Nah, kadang-kadang darah ni hak ni tu tukar dia jadi cerah, nah dia jadi nak pergi kepada kuning ataupun nak pergi kepada keruh dan sebagainya. Hak tu orang panggil kita beza. Nah, kita beza. Yo orang perempuan ni lebih tahu daripada orang lelaki. Walaupun saya duk royak, nah walaupun saya duk bagi tahu kepada ibu-ibu dan teteh-teteh kita, kawan-kawan kita. Nah, walaupun duk bagi tahu di sini, tetapi tak sama dengan tuan rumah, tak sama dengan kita orang perempuan. Sebab dalam kaedah kata sahibul bait adra bima fih, tuan rumah lebih tahu benda yang ada di dalam rumah dia. Maknanya perasa balah mana kita nak beza dia hak itu, berasa kata darah ni darah haid ke darah istihadah, maka tuan rumah dia lebih tahu. Sebab itulah kita royak ni cara-cara hak menututi di dalam kitab, hak menututi daripada guru-guru kita. Maka hak ni caranya tamyiz. Tamyiz ni kita beza di antara darah ni balah mana kita nak menentu kata darah haid ke ataupun darah istihadah. Dalam perasaan kita ataupun warna darah ataupun cara datang dia tu bagaimanakah. Jadi orang panggil ada tukar. Ada tukar. Nah, jadi tukarlah, ada mari balah tu, ada mari balah ni, kita boleh beza. Tu orang panggil tamyiz. Satu kaedah lagi, kaedah yang ketiga ni, apabila kita hak ni tu tak pandai nak beza sangat, maka ia kelik kepada sekurang-kurang haid. Bila kelik kepada sekurang-kurang haid, dengan maknanya sehari semalam. Bila sehari semalam, jadi kita 29 hari dalam sebulan tu. Bila kita hak ni tu pakai kaedah sekurang-kurang haid iaitu sehari semalam, jadi 29 hari itu kena kepada darah istihadah. Bila kena kepada darah istihadah, wajib ke atas kita semaya, wajib ke atas kita puasa. Tetapi belum daripada kita nak semaya, belum daripada kita nak puasa tu, kita kena menyuci diri dulu, mencuci tubuh dulu, tunggu masuk waktu. Bila masuk waktu, kita pun ambil wuduk, kita pun semaya. Ambil wuduk, kita pun semaya. Itu dia. Maka di sini, yang kita nak bagi tahu di sini, haid, masalahnya haid berputus-putus ni. Haid yang datang berputus-putus ni kadang-kadangnya dengan sebab kita hak ni tu, ada duk jaga penyakit kita. Orang panggil berubah haid. Daripada haid yang kita sudah jadi dah adat kita dulu, kita sudah ada dah adat dulu. Adat kita dulu datang tiap-tiap tanggal 3 misalnya, sebulan sekali, buat kata masuk tanggal 3, kita pun datang haid. Sudahnya, misalnya kita sudah tanggal 10. Kita sudah tanggal 10. Ada tu kita seminggu sekali kita datang, Bawa bulan depan pun tanggal 3 ataupun tanggal 4. Lepas tu, buat kata tanggal 10, tanggal 11, kita habis haid. Jadi, rolik hak kita duk datang semua tu, orang panggilnya, hak tu adat. Hak tu adat, kita boleh turut adat tu. Bahawa kata
esok hari ni tak ada datang lagi, kita tahu dah belah-belah. Kataku ni bulan ni esok golek nak datang haid. Nah, golek nak datang haid. Sebab apa? Sebab ia ada dah adat. Nah, ada dah adat. Walaupun hari ni tak datang lagi pun, kita tahu dah kata esok ni aku akan datang haid. Bila datang haid itu tak boleh nak semaya, tak boleh nak puasa dan sebagainya. Jadi kita sudah tahu belah-belah. Walaupun tak datang lagi pun orang panggil tahu belah-belah. Lepas tu manakala kita ni ada uzur sikit. Uzur lain daripada haid tu lah. Maknanya kita ada nyakit yang lain daripada haid. Sebab manusia ni ada perubahan. Ya kadang-kadang kita ni ada uzur dalam perut, kadang-kadang kita ni ada uzur dalam kesihatan kita. Tak samalah uzur tu. Ada sakit gotu, ada sakit goning, ada sakut paut dengan mulut dia, ada sakut paut dengan penyakit-penyakit yang banyak lagi lah. Nak rakyat kata penyakit kita tu kadang-kadang kita duk makan ubat. Apabila kita makan ubat menyebabkan haid kita tu berubah. Ubat ya kadang-kadang kuat ubat. Kadang-kadang ubat hak ni tu masuk dalam tubuh badan kita, dia merosakkan peraturan-peraturan dalam tubuh badan kita. Apa sahaja hak bergerak dalam tubuh kita. Jadi apabila ubat tu masuk, orang panggil mengubahkan dalam diri kita. Bila mengubahkan, orang panggil kita berubah haid dengan sebab ubat. Kita duk jaga dalam penyakit kita, kesihatan kita di segi lain. Tiba-tiba haid kita berubah. Kalau kita duk mari tanggal 3, pergi mari tanggal 7. Duk tunggu tak datang. Siap adalah pelik. Pada datang pula jadi datang berputus-putus. Tu dia. Kadang-kadang dengan makan ni, sebab makan ni sekarang ni banyak pelik-pelik. Makan ni sekarang ni ada dengan kemi lah, ada dengan ubat mayak lah, ada macam-macam. Kalau pasang air gas gapo, nam atlum gapo tu, orang kita ni dia makan tak patah mana. Anak perempuan kita, anak mudi kita ni tak patah mana, makan belaka. Benda hak tajam-tajam pun dia makan, benda hak kasar-kasar, benda hak sang, hak kuat-kuat pun dia makan. Tu orang panggil menyebabkan berubah haid. Bila berubah haid ni datang berputus-putus. Bila datang berputus-putus, dengan maknanya haid ni, tak ada jadi biasa seperti dulu, tak ada jadi adat dah lah. Bila tak ada jadi adat tu dengan sebab berubah, orang panggil sebab duk makan ubat ni, kadang-kadang kena duk pergi bomoh, duk ulai pergi ke klinik dan sebagainya, maka berubah. Bila berubah, bila datang berputus-putus, kita pegang dulu kaedah sekurang-kurang haid ni, iaitu sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci kita pegang dulu kaedah, iaitu 15 hari. Sebab yang kita sudah bagi tahu dah dulu, kita katanya aqallu zamani tuhri, sekurang-kurang masa suci ni, al-fasil bainal haidatain, iaitu kena orang panggil kena fasil, kena becek di antara dua haid. Celah tu di antara dua haid dulu dengan haid hak baru ni, celah ni kena cukup 15 hari. Sekurang-kurang suci tu kena 15 hari. Haid hak dulu nak mari jumpa dengan haid hak yang kedua, celah ni sekurang-kurang 15 hari. Kita pergi kaedah tu dulu. Sekurang-kurang suci 15 hari. Tu orang panggil aqallu zamani tuhri. Aqallu zamani tuhri iaitu 15 hari. Tu dia. Sekurang-kurang haid tu sehari semalam. Sekurang-kurang haid. Ni sekurang-kurang fitrah suci. Masa suci kita daripada haid tu 15 hari. Sekurang-kurang. Tu dia. Bila kita pergi hak tu dah, kita pandai dah beza. Kita tahu dah kaedah sekurang-kurang suci 15 hari, dan kita tahu kata sebanyak-banyak haid 15 hari. Sekurang-kurang haid sehari semalam, segolik-golik haid iaitu 7 hari ataupun seminggu. Lepas tu kita tahu beza. Kita tahu kaedah nak beza di antara haid dan darah istihadah ni. Darah haid ni kita nak beza dia, yang pertama dengan adat, bina di atas adat. Adat. Yang kedua, bina di atas tamyiz. Kita pandai beza darah. Tamyiz. Tapi payah sikit hak tu. Yang ketiga,
kita bina di atas sekurang-kurang suci, iaitu sehari semalam. Maknanya sebulan tu sehari ya haid. 29 hari lagi tu iaitu darah istihadah. Kalau kita tak pandai nak kira balas tu jadi darah istihadah. Bila darah istihadah jadi wajib ke atas kita semaya. Pada wakil bukan misalnya. Hak tu tak ada kira. Kalau kita hak itu kalau kita saat itu orang panggil kita duk pegang kata aku ni haid aku so ya. Hak tu nak rayak kata sebab kita tak reti itulah susah. Dalam istilah ilmu duk cara haid ni dia panggilnya iaitu mutahayyirah. Mutahayyirah ni tercengang. Jadi duk cengang ke atas diri sendiri. Darah haid ko ataupun darah istihadah. Darah haid ko ataupun darah istihadah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak peduli dengan darah hak datang tu. Tak padu dengan darah hak datang. Kadang-kadang anak kita hak tak suka sangat ibadat, tak rajin sangat buat kebajikan. Lebih-lebih lagi budak sekarang ni dia tak padu sangat kepada agama. Tak peduli sangat kepada agama, jadi menyebabkan nak beza darah tak pandai. Bila nak beza darah tak pandai, datang darah pakat tak buat ibadat, datang darah pakat tak buat ibadat. Sedangkan mungkinnya darah datang tu darah istihadah, darah nyakit, darah fasad. Maka darah tu wajib ke atas kita buat ibadat. Kita kena menyuci sudah, tunggu masuk waktu. Ataupun masuk waktu menyuci, sudah menyuci saat itu, ambil wuduk, semaya. Pakai pamper pun sudah, semaya. Mengalir lagi, dimaaf. Sebab itulah, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik perempuan, adik-adik wanita semua, kita boleh beza. Boleh beza di antara darah haid dan darah istihadah. Dan kita boleh tahu kata, kaedah-kaedah yang kita nak membezakan dua darah ni, membina di atas 3 ni. Iaitu adat, tamyiz dan membina di atas yakin iaitu sekurang-kurang haid. Membina di atas yakin iaitu sekurang-kurang haid sehari semalam. Itu dia. Maka di sini yang kita nak bagi maklumat di sini, sekiranya kita ni ada perubahan. Perubahan kedatangan haid kita. Biasa kita duduk datangnya sebulan 7 hari, sebulan seminggu, sebulan seminggu. Yang kita buat contoh ni, bawa kata tanggal 3 kita mari haid. Habisnya tanggal 10. Kadang-kadang bulan depan pula tanggal 4. Habis tanggal 10 ataupun 11. Duk tu ya. Tu orang panggil adat. Bila kita hak ni tu ada perubahan haid kita sebab kita ada penyakit, kita ada masalah di segi kesihatan kita. Kadang-kadang kita makan ubat, kadang-kadang kita hak ni tu duk makan benda-benda kita tak patut makan ni. Banyak perkara-perkara masuk gas lah, masuk orang panggil apa, masuk kemik lah. Ada lagi pula yang lain-lain lagi tu banyak perkara lah. Ubat-ubat dunia sekarang ni pelik-pelik tu banyak. Apabila berubah, kadang-kadang orang panggil kita makan ubat kum kamdut tu. Tok seri beranak. Tok seri beranak pun dia jadi juga. Tu orang panggil kita duk jaga tok seri beranak itu, kita pun makan ubat tu. Bila kita makan ubat tu menyebabkan kita hak ni tu berubah haid. Tak ada jadi adat. Tak ada jadi adat dah. Jadi ikut se. Bulan ni datang 4 ni. Hak sungguh kita datang 43, duk tunggu. Tepat 7 baru datang. 47 baru datang. Datang tu pula kadang-kadang sehari 2 hari senyap lagi, right lagi. Kadang-kadang datang pula sejam 2 jam, senyap lagi. Siap dah lah. Kerana haid ku ni. Kita pun gobah juga, kita pun ada bimbang juga. Kalau kita ada suami kerana boleh jadi lekat perut kerana dia. Kalau kita tak ada suami lagi tu jadi gobah juga kita kerana jadi tak ada, jadi pokatik dah ni. Jadi berubah dah ni. Pelik ni. Makan ubat ni jadi selalu misalnya. Ataupun dengan sebab tidak sehat dalam tubuh badan hak ni tu menyebabkan berubah. Kita pun duk perhati-perhati rasa tak sedap kita. Maka balas manakah kita nak kira apabila datang haid berputus-putus? Apabila datang haid berputus-putus ni, kita pergi kepada 2 kaedah.
Kaedah yang pertama ia panggilnya sahab. Nah, ia panggilnya sahab. Kaedah yang pertama ia panggilnya sahab. Tu dia. Sahab ni nak rakyat kata apabila kita hak ni tu datang hari ni kita datang 2 jam. Misalnya hari ni datang 2 jam, tak serupa dulu dah. Hari ni datang 2 jam saja. Kita pun kena taruh, kena ingat taruh. Kata hari ni tanggal 5 misalnya, nah datang 2 jam je. Lepas tu duk lek malam start lagi ya, orang panggil je berti. Berti haid tu berti. Berti duk malam start lagi nu, misalnya duk malam start lagi ni datang pada 3 jam. Kita kena hitung semua tu. Maknanya kita kena ingat semua, kena tanda semua. 3 jam pula dah. Mari ni bulan mari pula dah. Kita tanda. 3 jam berti. Berti duk isyak ke. Nah, isyak ke. Nah, kita tunggu dia sebelah pagi tak ada bawa mari petang ada pula dah. Nah, ada pula dah. Ada pula sejam lebih ya, misal. Lepas tu jadi dalam fitrah hak kita duk datang haid tu, ia mari sejam, 2 jam, senyap gi, putus gi. Kadang-kadang mari pula 3 jam, 4 jam, putus gi. Nah, senyap gi. Jadi kita ni payah ni nak kira kata haid ke darah istihadah. Dia tak ada pelik. Sekarang ni kita duduk dalam fitrah haid. Fitrah haid ni 15 hari. 15 hari fitrah haid. Sebab dulu kita sudah tanda dah, kita tahu dah kan adat kita ni, kita tahu dah kata adat kita boleh tanggal 3 siapa tanggal 7 tu, tanggal 10 tu haid. Lepas tu ni fitrah dia dah ni. Tetapi mari berputus-putus. Mari mai hipokatik. Kita ni nak buat mana ni? Kita tanda. Hari ni mari 2 jam, tanda dulu. Tanda. Mari pula 5 jam, mari pula 3 jam. Lepas pada tu, duk isyak ke pula 2 jam setengah. Nah, 2 jam setengah pun kita pilih hak setengah tu. Lepas tu, isyak lusa lagi tu, mari pula sejam setengah. Lepas tu, semua tu, sejam, 2 jam sehari tu. 2-3 jam sehari tu. Nah, ibu-ibu dan kawan-kawan dia, semua tu kita kena hitung semua. Nah, sejam setengah pun kita kena hitung, 3 jam pun kita kena hitung. Semua dalam fitrah haid tu. Nah, dalam masa kita datang haid, masa dulu kita datang haid masa ni. Pahak ni datang berputus-putus. Bila datang berputus-putus, maka kita buat. Kita capur, kita himpun. Sejam setengah mari himpun dengan 2 jam setengah, 2 jam setengah mari himpun dengan 3 jam mari himpun dengan 4. Capur-capur semua tu boleh dak 24 jam. Dalam fitrah haid tu boleh dak 24 jam. Kalau kita hitung semua tu boleh 24 jam. Jadi semua hari-hari hak datang dan tak ada datang, hari ni datang, hari ni tak ada datang, hari ni datang, hari ni tak ada datang. Semua tu dihukumkan haid. Masa ia berhenti pun hukum haid patutlah juga. Tak boleh kita nak semaya. Nah, tak boleh kita nak semaya. Kita hitung semua tu ia panggil sahab. Nah, sahab dengan maknanya kita ambil hitung 2 jam, sejam setengah, 3 jam setengah, ambil hitung. Heret mari. Nah, waktu-waktu hak kita datang haid sejam 2 jam tu kita hitung mari semua. Lepas tu kita hitung tengok tubik dak 24 jam. Padahal hari lain-lain, masa lain-lain. Nah, bukan sehari tu 24 jam dak. Dalam masa 15 hari hak kita dalam fitrah haid hak kita duk mari lepas dah hak jadi adat hak dulu tu kita terabilai hak kita ni hak berubah ni. Nah, sejam 2 jam kita buat kita hitung boleh 24 jam. Bila boleh 24 jam semua ambil daripada hari awal sehingga sampai ke hari akhir walaupun kok celah-celah tu tak datang haid. Nah, tak datang haid maka hukum haid patutlah juga. Menepati haid patutlah juga. Jadi bila menepati haid kita nak semaya tak boleh, kita nak puasa tak boleh, kita nak menyuci nak mandi mengakak tak boleh lagi. Tu dia. Tu dia orang panggil sahab tu. Sahab. Nah, tu sahab dia panggil nama dia dalam istilah kita datang haid ni dia panggil sahab. Kita kena sahab. So, satu bahagian. Mari pula satu bahagian yang lain. Nah, sebab kita kata apabila haid berputus-putus, kita bina di atas 2. Yang pertama sahab, yang kedua iaitu luqtah. Satu nama pula luqtah. Luqtah ni, kita ni tak ada nak cek. Nah, kita ni tak ada nak cek,
nak mari dok cek kata 2 jam setengah marang, hari ni jam setengah, hari ni 3 jam, esok pula capur-capur, hak tu masa tu 3 jam, masa malam tu 2 jam setengah. Nak dok padu sampai tarat tu tak ada masa kita. Kadang-kadang tak ada nak dok padu sampai tarat tu. Hak tu orang panggil susah sikit. Nah, jadi kita mari kepada luqtah. Mari kepada luqtah ni, dia tengok zaman tu. Dia tengok masa datang haid tu. Luqtah ni. Ada zaman fatrah, ada zaman naqaq. Nah, zaman fatrah dengan zaman naqaq. Zaman fatrah misalnya ketika berhenti. Kalau duk mengalir tu, dalam fitrah haid juga ni duk royak ni. Dalam fitrah haid 15 hari tu, ya sebab 15 hari, nah sebanyak-banyak haid 15 hari hak datang tu, sekurang-kurang sekurang-kurang suci 15 hari juga. Nah, ya sebab sebulan 30 hari, haid 15, suci 15. Suci ni sekurang-kurang 15. Sedikit-dikit suk 15 hari suci tu. Haid sebanyak-banyak suk 15. Maka, nah, apabila kita saat ni tu datang dalam fitrah haid. Darah mari dah dalam fitrah haid ni. Dalam darah mari. Lepas tu mari berhenti, mari putus. Dalam fitrah haid tu. Ketika duk mengalir tu, haid semata dah lah. Haid semata sebab fitrah haid ni. Haid semata dah. Buat kata ia berhenti. Ia berhenti tu kita kena cek lah. Cek kan? Ada ke tak ada? Darah tu. Ada ke tak ada? Hak tu. Yang mana orang tua kita kata, ambil kapah. Nah, ambil kapah putih, terahola tengok. Nah, terahola tengok ke tempat jalan ni, hak dia duk keluar tu, hola kapah putih, sekiranya ada. Nah, sekiranya ada. Maka, kita tak mandi, tak semaya lagi. Tak mandi, tak semaya lagi. Hak tu dia panggil zaman fatrah. Dia panggil haid ni zaman fatrah. Zaman fatrah ni, di luar ni berhenti dah. Sebelah lek luar ni tak ada mengalir gapo dah. Tapi bawa kita ambil kapah, Allah celuk masuk dalam. Ada ibu lagi ni. Ada benda lagi. Seperti mana api dalam skar tu lah. Api dalam skar kita tengok, nampak tenang molek. Nah, berasa kata tak ada apa dah dalam ni. Dalam lubang dia ni, dalam lubang orang duk bakar hari tu tak ada gapo dah. Nah, kita tengok nampak skar duk tambung tu, tak ada gapo. Bawa kita pergi, nah, kita pergi sapu, jinyok dengan kaki kita, berasa naik selalu dah. Api dah. Tapi tak ada nampak berasa, tak ada nampak apa. Tu orang panggil, haid ni dia ada, dia duk tidur. Nah, tak ada keluar, tak ada mengalir. Dia ada. Hak tu dia panggil zaman fatrah. Bila zaman fatrah, kita jangan lagi menyuci diri. Jangan lagi menyuci diri, jangan lagi semaya. Tu dia. Jangan lagi mandi, jangan lagi kita semaya. Nah, jangan mengakak, jangan mandi mengakak hadah haid lagi. Sebab kita masih lagi duduk dalam haid. Orang panggil hak ni zaman fatrah. Zaman fatrah ni tak semaya. Nah, zaman fatrah ni kita tak semaya. Lepas tu misalnya kita kata, kita ni bawa kata duk datang haid, duk mengalir, bawa kata berhenti. Bawa berhenti ni kita pun, moga lepas. Nah, orang panggil kita hak ni tu datang katik, kita tak pandai nak kira juga. Kita ni bawa kata ia berhenti pah ni, kita pun ambil kapah. Nah, haid tu berhenti dah. Berasa kata habis dah ni. Nah, kita pun terambil kapah. Bawa ambil kapah, kita pergi celuk. Nah, kau jalan hak dia duk keluar tu, kapah tu putih bersih. Nah, putih kapah tu seperti mana kita, nah, belum daripada nak celuk tu. Kita hala lagi, nah, tepuh di tempat kawasan dia itu, tubik tu putih bersih, maka zaman tu dia panggil zaman naqaq. Zaman naqaq ni zaman suci, maknanya kita ni boleh dah nyuci. Nah, kemaluan kita tu, lepas tu kita mandi mengakak hadah haid. Lepas tu, boleh kita buat ibadat semaya. Boleh kita buat ibadat semaya. Jadi, balah tu lah. Nak rakyat kata, hak ni dia panggil luqtah. Bila pergi kepada luqtah, dia ada dua masa fatrah dan masa naqaq. Masa fatrah ni, kita tengok di luar tu tak ada.
Tetapi kita kena celuk tengok. Berceluk tengok, ada benda dalam. Itu dia. Nah. So lagi, kata berhenti. Nah, berhenti daripada haid mengalir tu, kata berhenti. Kita pun ambil kapah, mari celuk. Celuk pun, tak ada dah. Putih bersih. Boleh lah kita nak mandi. Nah, kita basuh kemaluan kita dan kita mandi. Kita mengangkat hadas haid. Maka kita pun boleh semaya, boleh buat ibadat seperti orang-orang biasa. Tu dia. Nak rakyat kata tu bukan mudah. Nah, bukan mudah lah kita nak tahu satu-satu perkara lebih-lebih lagi dalam orang perempuan ni. Banyak perkara lah. Benda-benda yang keluar daripada kemaluan dia tu banyak perkara. Nah, jadi jenis darah-darah, jenis gapo tu banyak perkara. Jadi nak beza tu payah sangat kalau kita saat itu tak ada menutup ti, kita tak ada mengaji hadiah, jadi susah. Sebab hok keluar daripada orang perempuan, kita tahu dah kata air mani pun keluar situ, air kecing pun keluar situ, tapi walaupun lubang lain-lain pun nak rakyat kata, nah, air keputihan pun keluar situ, air ketuban pun keluar situ, darah haid pun keluar situ, istihadah pun situ lah, nifas pun situ lah, wiladah pun situ lah. Nak rakyat kata semua ni kita kena menutup ti. Kalau kita tak menutup ti, susah kita nak beza. Bila susah kita nak beza, dia panggil kita tu mutahayyirah. Mutahayyirah ni jadi kita tercengang. Mari, syiak gapo pula dah ni. Mari gini, syiak gapo pula dah ni. Jadi kita nak beza tak leh, kita nak buat ibadat tak tenang. Aku duk buat ibadat ni darah haid apa? Tengah-tengah duk semaya darah haid apa? Mari berasa balah ning ni. Tapi aku duk semaya, aku suka kata darah istihadah. Tu dia. Ni nak rakyat kata, sebab kita tak menutup ti, ia susah sikit. Lebih-lebih lagi anak mudi kita sekarang, anak wanita kita sekarang ni tak padu mana ke agama. Bila tak padu ke agama, satu hari kita ni berubah. Nah, kita tupu dengan tupu dengan perkara-perkara kesedapan dunia hak itu, kita nak kelik kepada agama hak itu. Jadi kita ngaji tua. Bang ngaji tua ni payah reti lah, payah pehel lah. Kita hak itu payah masuk lah. Nak buat ibadat pun berasa tak sepenuh. Jadi susah kita. Sebab itulah masa kita duk boleh, masa kita duk masa kita duk gagah ni, kita menutup TV. Jadi banyak sikit supaya kita itu boleh jelas di dalam. Nah, di dalam pahami sakut paut darah ni. Khususnya kita orang wanita. Nah, kita orang wanita kita kena tahu sangat-sangat. Dan cara niat pun kita kena tahu juga. Nah, kita kena tahu juga cara-cara niat dia nak kata balah mana. Tu orang panggil, kita kena mengaji lah, kita kena menutup ti lah, supaya kita boleh jaga amalan kita, boleh jaga segala ibadat kita, boleh kena dengan cara-cara yang dikandak oleh agama kita. Maka kita pun tak panjang, insya-Allah kita akan sambung semula tentang haid dan istihadah, yang kita akan bagi penjelasan yang lain pula sekiranya perkara tu jadi sekiranya kita ada masa, kita buka pula, kita bagi pula huraian. Lepas tu kita buatlah kebajikan bagi kita itu, kita sebar kepada kawan-kawan kita, sebar kepada saudara-saudara kita supaya jadi kebajikan bagi kita. Sebab amalan dakwah ni besar sangat. Besar sangat. Kita tak mengajar sendiri pun tak ada apa, orang lain mengajar, kita tolong sebar. Tolong sebar tu adalah kita menyampai amalan dakwah. Itu besar sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itu saja. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.